Pagi ini insya-Allah kita akan membaca kembali ayat yang kedua. Kemudian kita terus memperincikan lagi beberapa tafsiran bagi ayat yang kedua. Kemudian kita terus kepada ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ayatul kitabil mubin. Okey, terjemahan ayat tilka itulah ayat-ayat Alkitab merujuk kepada Al-Quranul Karim, Al-Mubin. Sifat kepada ayat Al-Quran, Alkitab adalah yang memberikan penjelasan. Baik, pada hari yang sebelumnya kita telah menerangkan apakah hikmah di sebalik Allah menggunakan kata nama tunjuk yang bersifat jauh, iaitu itulah. Okay. Kemudian kenapa dalam ayat tersebut Allah tidak menyebutkan dengan kalimah Al-Quran, tapi Allah menyebutkan dengan nama Al-Kitab? Okay. Ini disebut sebagai kepelbagaian Allah dalam menyebut nama-nama bagi Al-Quran. Jadi Al-Kitab adalah salah satu nama bagi Al-Quran. Yang paling jelas sekali ada perkataan Al-Quran, seperti mana suratul Baqarah ayat yang 185. Kadang-kadang Allah menggunakan nama bagi Al-Quran seperti mana surah Al-Anbiya ayat nombor 50 disebut dengan nama Az-Zikr, juga merujuk kepada Al-Quran. Az-Zikr maksudnya peringatan. Dan kadang-kadang Allah menggunakan nama lain bagi Al-Quran, iaitu Al-Furqan, seperti mana surah Al-Furqan ayat yang pertama. Tapi ayat yang kedua Allah menggunakan nama Al-Kitab. Sebab apa? Kerana Al-Kitab merujuk kepada Al-Quran yang ditulis. Itulah bagi nama Al-Kitab. Okay. Kenapa Allah menamakan Al-Kitab itu ayat-ayatnya Al-Mubin? Apa maksud Al-Mubin? Al-Mubin membawa maksud jelas, iaitu penjelasan yang Quran akan jelaskan, ia akan jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Dalam tafsir Al-Jalalain menyebutkan Al-Mubin merujuk kepada menjelaskan yang hak dan menjelaskan yang batil. Okay, itulah tafsiran bagi kalimah Al-Mubin. Jadi apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang pertama dan ayat yang kedua? Okay, pengajaran pertama, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang maha suci dan maha tinggi, yang maha mengetahui apakah maksud sebenar huruf abjad yang terdapat pada permulaan 29 surah, termasuklah suratul Qasas. Allah je yang mengetahui apa makna huruf ta, sin dan juga huruf mim. Okay. Pengajaran yang kedua, tidak ada mana-mana makhluk, sama ada manusia ataupun para jin. Tertinggal para jin tu, Pak jin tu tak nampak. Jika tidak ada mana-mana makhluk, sama ada manusia ataupun jin yang boleh membuat satu contoh surah seperti Al-Quranul Karim. Okay. Pengajaran yang ketiga, daripada kupasan tilka itulah kita dapat keluarkan maklumat bahawasanya kemuliaan dan keagungan Al-Quranul Karim. Sebab Allah menggunakan kata tunjuk itulah, menunjukkan kepada
ketinggian dan keagungan Al-Quran. Pengajaran nombor 4, Al-Quran merupakan sebuah kitab maktubun yang ditulis. Sebab itu namanya Al-Kitab. Jadi Al-Quran ni ditulis bagaimana? Di lauh mahfuz, ia memang sudah ditulis. Dibawa turun kepada Nabi SAW pun dalam bentuk akhirnya ditulis. Sampailah kepada kita pun akhirnya telah ditulis dengan lengkap menjadi satu mushaf. Itulah nama Al-Kitab. Okey, pengajaran yang kelima, salah satu daripada ciri Al-Quranul Karim adalah menjelaskan Al-Mubin dengan sejelas-jelasnya semua perkara yang benar dan semua perkara yang batil. Makna kata, kalau ada orang kata Al-Quran tak ada cakap pun, ataupun saya tak tahu pun tentang perkara agama ke perkara yang benar ke, maknanya mungkin orang itu dia tidak faham apa Quran kata. Tapi Allah dah kata dah, Quran tu ayatnya mubin, jelas, tak sama-sama. Kalau baca, kalau difahami, insya-Allah boleh faham. Okay. Apakah tindakan yang boleh kita ambil daripada 5 pengajaran dari ayat yang pertama dan kedua? Nombor 1, kita serahkan kepada Allah tentang maksud sebenar huruf-huruf abjad dalam setiap 29 surah itu. Lepas ni kalau ada yang tanya apa makna Yasin, apa makna Taha, apa makna Kaf Ha Ya Ain Sad, kita kata wallahu ta'ala a'lam. Allah je yang lebih mengetahui. Tapi hikmah dia ada? Ada. Baik, tindakan yang kedua, berdasarkan ayat yang kedua, marilah sama-sama kita memuliakan, mengagungkan Quran. Sebab Allah mengagungkan Quran sehingga digunakan kata nama tunjuk. Itulah, marilah kita agungkan Quran, tinggikan Quran daripada bacaan-bacaan yang lain, iaitu dengan kita membaca Quran selalu, faham Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Baik, kita terus kepada ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. نسلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. Oh, tak dengar dah suara dia. Penat kot sebab pagi Jumaat. Natslu, kami bacakan. Bacakan tu maksudnya apa? Kami ceritakan. Alaika, kepada kamu wahai Muhammad. Dan juga kepada kita lah. Okey. Apa dia? Min nabai Musa. Min sebahagian. Nabai daripada khabar, daripada kisah Musa wa Fir'aun, dan juga kisah Fir'aun. Bil haqq, dengan menceritakan fakta yang benar. Untuk apa? Liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang sentiasa nak beriman. Okay, ayat ini dapat kita tafsirkan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahawa dia telah mengajar, menceritakan kisah Nabi Musa, kisah Firaun, kerana ada sesuatu yang penting yang Allah nak sampaikan dalam kisah itu. Sebab tu Allah Ta'ala nak ceritakan. Kalau Allah nak ceritakan, mesti ada sesuatu yang Allah hendak sampaikan.
Kisah Musa dan Firaun bukan sahaja kisah yang benar, tetapi ada pelajaran, ada teladan, ada pengajaran yang hendak diambil oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman. Sebab itu, kalau kita rujuk dalam surah lain, contohnya dalam surah Yusuf ayat 111, kisah-kisah yang Allah cerita ni sebenarnya memang ada tujuan dia. Seperti mana Allah Ta'ala kata, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya kisah para nabi itu mengandungi apa? Ibrah, iaitu pengajaran bagi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdik akal fikirannya. Okey, dalam ayat yang lebih spesifik lagi, seperti mana surah Hud ayat nombor 120, antara fungsi kisah-kisah Nabi Musa dan Firaun ini kepada Nabi adalah untuk apa? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Setiap kisah daripada kisah para rasul itu kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad untuk apa? Ma nusabbitu bihi fuadak, untuk menguatkan hatimu dengan kisah-kisah itu. Kisah Musa ni kisah yang paling banyak diulang oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Lebih daripada 34 surah. Sama ada dia berada dalam surah Madaniyah ataupun surah Makkiyah. Kisah Musa ni, maksudnya Nabi Musa ni adalah senior kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Allah minta Nabi kaji, Allah minta Nabi ni ambil pengajaran supaya engkau menjadi kuat Muhammad, engkau menjadi semangat, cekal, sabar dalam menghadapi orang-orang musyrikin. Kalau Musa tu pun dia menghadapi siapa? Raja yang paling dahsyat sekali, yang paling zalim sekali, iaitu Firaun. Bagaimana dengan engkau wahai Muhammad yang menghadapi orang Arab musyrikin yang tidaklah seberapa kuat dengan kekuatan Firaun? Betul Allah ceritakan. Okey, kisah yang Allah ceritakan dalam surah ini mengandungi kebenaran hak, dan ia adalah kisah yang benar-benar telah berlaku. Kenapa kisah itu benar? Kalau kita rujuk dalam surah An-Nisa ayat 87, kerana kita tahu siapa lagi yang lebih benar perkataannya kalau bukan Allah. Wa man asdaqu minallahi haditha. Okay, kalau kita nak tengoklah sedikit, ada waktu sikit, saya pendekkan sikit pagi ni. Kalau kita himpunkan kesemua kisah Nabi Musa, termasuklah surat Al-Qasas, kita boleh simpulkan kisah Nabi Musa ni dengan kita bahagikan dia mengikut fasa daripada dia lahir sampailah akhir sekali kisah Nabi Musa bersama dengan Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Musa lahir fasa 1 sampai umur dia matang. Fasa 2, Nabi Musa menerima pelantikan sebagai rasul, dia dapat wahyu. Fasa 3, kisah Nabi Musa bersama Firaun. Fasa 4, lepas Firaun mati lemas, Allah cerita pula kisah Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Fasa yang kelima, Allah menyebut tentang kurniaan dia kepada Nabi Musa, dan fasa terakhir sekali kisah Nabi Musa, iaitu kisah Nabi Musa bersama dengan Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. Yang fasa kita nak cerita dalam suratul Qasas ni fasa yang mana? Fasa dia, mari saya kongsi sedikit ringkas himpunan surah-surah tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita nak tahu macam mana Nabi Musa daripada dia bayi sampai umurnya matang, kena kaji 2 surah ini, iaitu Taha
ayat 37 sampai 40, termasuklah surah yang kita sedang kaji sekarang, iaitu Al-Qasas, ayat 1 sampai ayat nombor 28. Kalau nak tahu bagaimana Nabi Musa mendapat wahyu, permulaan wahyu, ada banyak surah. Antaranya surah Taha ayat 9 hingga 23, suratul Naml ayat 7 sampai 12, suratul Qasas 29 sampai 32, 3 surah. Kemudian kalau nak tahu fasa ketiga, bagaimana Nabi Musa berdakwah kepada Firaun, inilah yang sebenar-benarnya ayat Quran sangat banyak. Antaranya surah Al-A'raf ayat 13 sampai 36, kita boleh baca lah. Termasuk suratul Qasas ayat 33 sampai 40. Kalau saya nak baca pagi ni, kerja saya baca je lah. Jadi saya tak perlu baca lah, saya sekadar paparkan. Nanti kalau nak catat, buka balik YouTube, kita ada TV channel Masjid Taqwa, tekan je dekat YouTube tu, TV channel Masjid Taqwa, keluarlah Tazkirah Jumaat ni ke Tazkirah, nanti tengok balik maklumat ni. Untuk catatan, kita ringkaskan waktu kita. Okey. Jadi kalau nak tahu surah fasa keempat, Nabi Musa bersama dengan Bani Israel, antaranya surah Al-A'raf ayat 137 sampai 171, surah Al-Baqarah 49 sampai 74. Termasuklah surah-surah yang lain. Okey, kalau fasa kurniaan Allah kepada Nabi Musa, As-Saffat dengan Al-Anbiya. Dan fasa yang terakhir sekali, Nabi Musa, fasa ke-6, dia bertemu dengan Nabi Allah Khadir dalam suratul Kahfi ayat 60 sampai 82. Kita dah selesai bincang mula-mula dulu. Waktu kita memulakan siri tadabbur 20 minit, kita dah selesai membaca suratul Kahfi. Tengok, punya banyak surah dan ayat. Maknanya ada banyak pengajaran yang Allah hendak sampaikan kepada Nabi SAW, termasuklah suratul Qasas. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan bincangkan pengajaran yang boleh diambil dan apakah tindakan yang kita boleh ambil setelah memahami keterangan ayat yang ketiga. Semoga ada manfaat, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua, semoga Allah memberikan keberkatan pada umur kita, waktu kita, kesihatan kita, harta kita dan sebagainya. Semoga Allah mengampuni juga dosa-dosa kita. Semoga Allah menerima segala amal soleh kita. Kita sudahi dengan tasbih penghapus dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.